Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, kita nak cerita tentang satu perkara yang banyak kali saya keluar. Hampir dah masuk, ini mungkin kali ketiga. Tapi setiap kali dia berubah wajah dari segi ada tambahan ilmu, tapi dasarnya sama. Ramai juga orang-orang baru yang sudah pun merasai betapa sukarnya untuk menangani masalah ginjal ataupun buah pinggang yang sudah mula rosak. Dan saya ingin bagi tahu pada anda sekalian, hampir 50% daripada anda yang bermasalah anda tak tahu pun dulu, betul tak? Ada tak kat sini yang tahu-tahu dah stage 3, faham tak? Dah doktor cek tengok kaki dah bengkak, betul? Jadi kita nak bagi tahu secara awal, ataupun anda yang tengah melaluinya, tengah sengsara sekarang pun, tolong dengar elok, terutama sekali bagi mereka yang ada diabetes dan ada blood pressure, termasuklah yang ada obesity dan ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan tiga serangkai itu: blood pressure, high blood, kolesterol, dan selalunya ada kaitan dengan obesity. Dan kalau semua ni berempat datang sekali, mulalah jantung pun buat perangai juga, maksudnya bermasalah nanti. Faham? Okey, lagi sekali saya ucapkan terima kasih kerana sudah join. Kita sambung terus. Nombor satu, anda kena tahu kenapa Tuhan jadikan buah pinggang tu dua. Okey, sebab dengan satu saja kita dah boleh hidup. Berarti Tuhan nak bagi kita spare betul-betul, mengatakan ini antara kelang ataupun organ yang paling mustahak selain daripada liver. Satu lagi ialah liver. Dan liver dengan kidney ni merupakan dua gandingan bau yang cukup mantap. Kalau dua-dua ni bersih, dua-dua ni dalam tip-top, kalau doktor kata you have no problem with your liver, you punya kidney first class, saya rasa you patut sujud syukurlah hari ni. Sebab saya nak fokus kepada buah pinggang yang kerja asli atau resminya ialah untuk menapis. Kita pun ada penapis, macam orang panggil filtration system, sebab terlalu banyak zaman moden ni bahan-bahan yang you tahu sajalah, sehingga kan masuk bahan toksik, bahan-bahan pestisida, termasuk pewarna, termasuklah racun-racun yang kita tak sedar, plastik, so banyak lagi. Jadi kita harus tahu apabila buah pinggang ni rosak, dia tak boleh tapis. Bila tak boleh tapis, semua bahan-bahan toksik ni naik balik ke badan, maka keluarlah masalah-masalah seperti masalah penyakit kulit, masalah penyakit psoriasis, penyakit autoimun, penyakit sampaikan orang kata bengkak, ataupun masalah-masalah liver pun akan terganggu sebab dia kena kerja lebih daripada kawan dia dah rosak ni. Faham? Okey. So nombor dua, dia juga membalancekan balik fluid, sebabkan dia menapis. Bila darah tu satu hari lebih kurang 200 liter yang harus dia tapis, dan setiap satu darah yang melalui proses penapisan tu, dia diulang 60 kali sehari. Dahsyat tak? Saya ulang, 60 kali. Contoh, kalau sel tu masih hidup, dia akan pergi pusing, lepas tu buat reverse balik. Kalau dia masih dipergunakan lagi, kalau tidak, dia akan dinyahkan sebagai bahan-bahan kumuhan yang tak diperlukan, seperti urea, amonia, apalagi uric acid kan. Sebab tu orang yang kena gout, selalunya buah pinggang dia pun dah rosak. Faham tak? Orang yang diabetes tu memanglah kena jaga betul-betul, sebab dia yang merosakkan buah pinggang sebenarnya, gula yang berlebihan tu. Faham kan? Okey. Dan kreatinin lagi. Ada lagi lah bahan-bahan lain, tetapi elektrolit seperti sodium, potasium, magnesium, semua nak dibalancekan balik tu perlukan buah pinggang. Dan you tahu tak, red blood cell you ni, darah merah you tu adalah ada kaitannya dengan fungsi buah pinggang dia. Dia yang membolehkan keluar hormon yang menjadikan red blood cell. Macam jangan main buah pinggang tu. Saya kata Tuhan bagi jadi berapa? Dua, dengan sebelah pun boleh hidup. Okay? Dan kenapa tadi awal saya kata 50%, tak tahu kenapa. Sebab apa? Kalau 50% rosak pun, you boleh lagi hidup dengan 50%. Kalau tak pernah pergi cek darah, tak pernah cek kencing, you masih lagi boleh pergi main bola, boleh pergi lagi berjalan, pergi umrah balik pun tak apa lagi. Tapi bila dah bawah pada 50%, nanti saya cerita. So ada satu lagi yang dia keluarkan, iaitu namanya blood pressure. Dia juga boleh kontrol blood pressure. Jangan main-main buah pinggang ni. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena hati-hati kalau cek dengan doktor. Kalau doktor kata awak dah stage 2, masih lagi boleh bertahan. Kalau stage 1 tu dengan stage yang normal, alhamdulillah lah. Tapi bila dia kata stage 3,
you punya GFR. Selalunya doktor akan check you punya glomerular filtration rate. Tengok dalam you punya lab test tu selalunya dia tulis eGFR. Okay, so tolong check sama ada dia bawah pada 50, you dah mula kena berhati-hati, dah masuk stage 3. Lepas tu bawah pada 40 pula lagi dah nak masuk stage berapa, dah nak masuk stage 3 yang dah serius. Bila bawah pada 30 dah masuk stage 4. Dan bila bawah pada 15 dah masuk stage, ataupun bawah pada 30 pun selalunya orang kata dah stage 5 juga. Okay, kena hati-hati. So saya cadangkan you berhati-hati. Kalau dia tempuh bawah pada 15, you dah kena dialisis. Bawah pada 30 masih lagi stage 4, ada peluang lagi. Tu pun dah tipis dah. Cuma kalau mereka yang stage 3, iaitu antara GFR-nya antara 40 hingga 60, yang ni harus dengar lecture ni sebab dia pertengahan. Dia boleh improve atau dia boleh turun sampai melawat ke dialysis center 3 kali seminggu, sekurang-kurangnya 4 jam sekali duduk macam. So tuan-tuan sekalian, saya bagi kat you supaya you tidak terlambat. Tengok apa yang 10 gejala ni, checklist tengok senarai ni yang mana yang you ada. Kalau tak ada pun kena berhati-hati, tapi yang ada lagi kena dengar. Nombor 1, you punya urin dah mula berkurangan. Dulu katakan you nampak banyak sekali keluar, sekarang dah mula you pun rasa sikit pula. Okay, 1. Nombor 2, kena kerap pula pergi kencing. Walaupun kerap tetapi bukan banyak air kencing tu, sikit-sikit. Ini nombor 2. Nombor 3 ialah you punya nafas dah mula berbau amonia. Bau amonia ni macam bau ikan, tahu tak? Bau hanyir, faham? Okey, dan body you pun bau, mulut you bau, dan you sendiri merasakan ada macam metallic, macam you makan benda-benda yang berlogam pula. Okey, dan urine you pun bau lain macam je. Okey, dan seterusnya urine, apa tu yang dipanggil air kencing yang berbuih tu, foaming urine. Dan kadang-kadang color dia dah mula gelap sedikit, maksudnya dah mula lebih pada kuning biasa, maksudnya dah mula macam warna teh pula. Okey, seterusnya badan you sentiasa sejuk je, dan bukan takat sejuk je, sentiasa letih je, tak bermaya je. Tu lagi. Dan nombor berapa tu? Nombor 6 kan. Nombor 7 ialah you punya badan mula kering, kulit-kulit ni jadi gatal. Dan of course you dah rasa sakit-sakit kadang-kadang kat bahagian bawah pinggang, kawasan bawah pinggang setengah orang. Dan you punya appetite, selera makan pun berkurangan. Dan kalau you tengok dulu daging you suka, benda-benda protein ni, sekarang protein you tak suka. Ini satu signal yang Tuhan bagi, di mana protein kita selalu yang you suka sate ataupun daging ayam sebagainya, sekarang bila buah pinggang rosak, Tuhan tu dia sayang pada kita, dia bagi kita tak suka pada protein, sebab protein antara penyebab utama dulu terlalu tinggi makan benda-benda yang berdaging. Faham? Okey. Seterusnya yang paling penting ialah kalau you dah mula tak boleh fokus, pemikiran you, daya ingatan you terganggu. Tapi yang paling confirm, kalau you rasa-rasa dah ada diabetes, you pula dulu pernah banyak makan ubat painkiller, you juga smoking, you juga badan terlalu gemuk, dan ada masalah blood pressure pun, dan of course diabetes you tak kontrol betul-betul, tiba masanya kalau ada edema. Edema maksudnya bengkak kaki. Kan you pernah tengok kan yang gambar-gambar selalu orang cucuk kat bahagian ECU tu, kat pergelangan kaki tu, tempat bengkak tu dia tak mau naik balik. Pitting edema, dia panggil pitting. Tekan dia tak mau naik balik, tekan tak mau naik balik. Kita kan kalau tekan dia naik balik kan. Yang ni dia tak mau naik balik. Kaki pun boleh, tangan bengkak kat ni, ataupun bahagian-bahagian sampai ke lutut pun ada juga. Tapi selalunya tangan ataupun bahagian ni, pergelangan ni, yang selalu kita tengok bahagian kaki lah, sampai pergelangan kaki. Faham? Okey. So kadang-kadang saya lupa nak cerita, bengkak kat bahagian muka ni pun boleh sampai ke muka, terutama sekali di keliling mata kita. Faham? Okey. So check kalau semua ni berlaku kat muka, kaki dan tangan mula bengkak,
Saya rasa jangan lengah-lengah lagi dah. Baik, kalau anda dah dapat sebahagian daripada gejala ataupun petanda yang saya bagi tadi itu, tolong pergi jumpa doktor secepat mungkin, insyaAllah. Kalau masih lagi saya kata peringkat stage awal sampai peringkat 3, selalunya saya banyak dah bantu pesakit-pesakit saya pun supaya tidak sampai turun ke stage 4, stage 5. Walaupun stage 4 saya masih lagi banyak bagi semangat pada anda, cuba copy ni secepat mungkin apa yang you perlu buat selain daripada jumpa doktor dan make sure dia tidak meneruk dari sebulan ke sebulan. You check, doktor akan follow up dengan you. Ambil minuman-minuman yang saya nak cerita ni sebagai penawar, amalkan dia setiap hari, okey, dan you boleh selang-seli. Contoh nombor 1 yang paling saya pun ada masalah, sebab tu saya cerita dengan you dengan penuh semangat ni. Nombor 1 ialah celery. Ambil 3 hingga 500 ml setiap pagi. Kalau ada duit lebih, petang pun buat lagi 1 round. Tapi satu sehari, perut kosong, perut kosong, jangan campur apa-apa. Celery tu air pun tak dibenarkan campur. You perah dia, maksudnya you buat jus elok-elok, ambil 1 gelas. Saya masuk stevia, ataupun saya buat saya punya own stevia. Saya campurkan supaya dia tak begitu pahit sangat. Kadang-kadang tak lalu juga nak makan kan. Tapi you amalkan tu, alhamdulillah. Nombor 2, saya selangkan waktu tengah hari dengan air bali. Pernah dengarkan air bali saya buat tu? Tengok balik video saya yang lama-lama dahulu. Sama juga, lebih kurang 1 gelas, perut kosong, air bali. Okey, air bali kosong lah kalau boleh. Setengah orang buat dengan campur air halia sedikit. Dalam bali tu boleh nak bagi sedap sikit, dia masuk kayu manis, atau dia bubur perah lime sikit, boleh kalau dengan bali. Tapi dengan celery tak boleh, tak dibenarkan, ada pantang larang dia. Ingat, jangan campur air, perah betul-betul. Juskan dia. Beet juice, buah beet tu boleh campurkan dengan daunnya sikit. You nak buat jus dia, you perah sekali, boleh. Okey, lepas tu ada yang dipanggil fiber up, buat dari Arabic gum tu, boleh juga. Campur dengan chia seed, you minum dia. Jangan risau, chia seed tu tak akan sangkut dalam you punya buah pinggang. Setengah orang dia takut kan, kalau macam biji selasih ke, boleh, no problem. Okey, saya kata apa tadi? Fiber up, diperbuat daripada Arabic gum tu, contoh, boleh. Satu lagi, ambil notis pada mereka yang tak faham antara parsley dengan coriander ni, ataupun cilantro. Saya pun kadang-kadang tengok confuse juga, sebab daun dia hampir sama. You tahu kan, daun sup dengan daun coriander ni lain. So yang penting, kalau kat supermarket tu dia tulis lah parsley. Okey, parsley tu orang kata celery Cina, boleh. Ambil tu, campur dengan cilantro, ataupun orang panggil ketumbar tu. Tahu ketumbar kan? Dia kuat sikit bau dia tu. Okey, you campur dua-dua, you buat masak periuk. Bila saya kata perkataan masak periuk tu, always ambil segenggam celery, ataupun you ambil guna perkataan parsley pun tak apa. Parsley dengan cilantro, ketumbar tu, campur dua-dua sekali. 2 genggam tu, basuh elok-elok, akar semua buang, jangan ambil yang kotor-kotor tu, bersihkan semua. Buat masak periuk, always 4 gelas, rebus dia sampai jadi 2 gelas, minum. Okey, pagi sekali, petang sekali, perut kosong. Okey, ada orang juga bantu untuk cepatkan pulih, diselang-seli dengan teh halba. Dia nak minum teh, tapi kalau you ada kidney problem, you ambil teh halba, fenugreek, very good. Ni orang India punya petua. Kalau kita tu ambil sacha inchi oil. Kalau saya mesti ambil dengan sacha inchi oil punya DND 369 tu. Kenapa? Sebab dia ada omega 3, very good untuk masalah inflamasi bahagian-bahagian buah pinggang kita ni. Banyak yang berlaku kat situ yang dah mula nak rosak, so kita nak hidupkan dia balik. Sama juga you ambil dengan D3K2. Jadi apa saya kata tadi, sacha inchi oil dengan D3K2 among the best support supplement. Last sekali, kalau you nak ambil cara kampung, akar semalu. Tahu akar daun semalu, bunga semalu tu, akarnya sahaja, bersih elok-elok. Yang ni betul-betul kena bersih, buat masak periuk. Jangan makan akar dia tu, ambil air dia setelah ditapis. Okey, saya rasa lebih pada cukup. You kalau nak teh lagi satu tu, selalunya orang galakkan you ambil green tea lah, atau matcha tea. Makanan-makanan lain tu lain kali saya cerita. Okey, cukup dulu untuk hari ini.
Terima kasih banyak. Saya mendoakan you selamat daripada kena dialisis. Kalaupun orang dah bagi signal you dekat nak kena dialisis, tapi kalau mulai daripada hari ni you amalkan minuman ni dengan syarat diet ikut balik. Saya tak cerita diet hari ni sebab saya mengharapkan you dah faham. Dietnya nama DND diet yang memperdepankan tanaman-tanaman ataupun whole food plant based, yang rainbow yang saya cerita tu. Always tengok balik saya punya cerita-cerita yang lepas, ataupun tengok YouTube saya atau Facebook saya yang lepas-lepas banyak kali saya buat. Okay, so diet tu dahulu. Kalau you masih makan gula, you masih ambil susu, banyak sangat daging daripada yang bermata berkaki, tak akan baik. Saya dah tahulah sebab kita banyak pengalaman untuk menghidupkan kembali bagi mereka yang dah putus asa. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Let go and feel good. Okay, all the time.